Okey, so saya mengucapkan tahniah kepada peserta yang berjaya menghadirkan diri pada kursus yang pertama ini. Okey, bukan senang nak attend, nak dengar ilmu pada hari Minggu ni kan, hari hujung minggu ni. Jadi pada yang berjaya masuk tu boleh dengar apa yang saya nak sampaikan ni, saya ucapkan tahniah lah ya. Okey, pertamanya bersyukur pada Allah SWT lah ya kerana kita berjaya menganjurkan satu sesi khusus pada kali ini. Walaupun terpaksa dibuat secara online. Saya pun ini pertama kali lah ya buat kursus secara online. Tapi kita harap benda ni tidak menjadi, tidak menghalang lah ya daripada saya untuk menyampaikan ilmu tentang penanaman cendawan ni kepada awak semua. Dan tidak menghalang juga awak semua untuk mendengar mendapat ilmu daripada apa yang akan saya sampaikan inilah ya. Okey. Jadi untuk yang pertama ni saya sebenarnya untuk keseluruhan kursus ni saya yang akan menyampaikan ceramah ya disebabkan jurulatih-jurulatih lain pun baru nak mendapat experience yang pertama ya menyampaikan kursus. Jadi saya dulu sampaikan. Dan untuk latihan praktik jika diizinkan Allah jurulatih lain yang akan akan in charge. Okey. Jadi untuk modul yang pertama dan yang kedua ni saya akan cover 2 modul sekali ya sebabkan masa kita pun dah delay. Jadi saya akan cover 2 modul sekali, pertama dan kedua. Dan untuk modul pertama dan kedua ni tidak ada latihan praktik ya. Latihan amali sebabnya lebih kepada memberi pengenalan kepada cendawan tu sendiri ya. Okey. Latihan amali hanya akan bermula pada modul yang ketiga. Okey. Okey, saya tukar slide ni. Ada tak perubahan slide pada awak semua? Boleh nampak tak perubahan slide? Boleh nampak sebab kadang-kadang berlaku juga bila tukar-tukar slide ni dia tak appear pada audiens yang lain. Okey. Okey, untuk ni khusus ni saya suka je kalau you all apa yang tak faham ni maknanya tanya on the spot. Jangan tunggu sampai habis slide. Sebab takut hilang dia punya motivasi nak bertanya tu ataupun hilang idea benda yang nak ditanya tu kan. Jadi you boleh saja tanya on the spot. Dalam arti kata lain interrupt saya pun saya tak kisahlah daripada saya cakap sorang-sorang all the way tu, along the way tu Okey. Okey, okey untuk yang pertama ni pengenalan kepada cendawan. So saya assume semua peserta yang ada pada hari ini tahulah cendawan tu apa kan. So kalau kata you all tak tahu pun bila tengok iklan tentang kursus ni mesti dah ambil tahu serba sedikit tentang apa kebenda cendawan ni. Okey, mungkin disebabkan kita ni dalam saya pensyarah, you all pun student, kita akan masuk elemen akademik ataupun saintifik tu lebih sikit lah Dari student universiti ni kena tahu lebih dalam-dalam sikit lah yang saintifik ni berbanding kalau saya bagi kursus pada makcik-makcik ke pakcik-pakcik saya tak boleh nak sebut dalam-dalam sangat pasal scientific term ataupun apa-apa fakta-fakta akademik Okey, kalau melihat kepada slide yang saya tunjukkan sekarang ni kalau awak nak tahu cendawan ni adalah daripada keluarga fungi fungi. Fungi ni kalau dalam bahasa kita ni kita sebut kulat lah kulat dan didefinisikan sebagai organ pensporaan kulat yang boleh dimakan. Maksudnya satu organ yang menghasilkan spora dan ianya boleh dimakan. Memang kita makan pun part tu. Okey. Itu ada cendawan.
Dia adalah makrofungus. Dia fungi, fungus ni sebenarnya term yang sama ya. Fungi, fungus, ada yang sebut fungus, ada sebut fungi. Mungkin fungi ni in English ya, fungus ni in bahasa sebenarnya ya. Okey, makro merujuk kepada sebab besar, kita boleh nampak Sebabnya fungi ni dia actually dalam microorganism, organisma seni ya. Seni ni benda yang kita payah nak nampak. Tapi sebab kita boleh nampak dia, jadi kita panggil dia makro fungus ya. Mempunyai bahagian badan yang berbuah ya. Sebab in English dia selalu sebut fruit body ya, fruit body. Jadi kalau kita terjemah dalam bahasa kita ni, bahasa Melayu ni, badan yang berbuah lah ya. Sama ada berada di atas tanah, epigeus, ataupun di bawah tanah, hypogeus ya. Okey, itu saya bagi secara saintifik dalam-dalam sikit sebab awak pelajar universiti ya. Okey. Cendawan bersifat saprofit. Saprofit ni ada tak di sini yang ambil biologi? Ada kot nah? Yang kalau kata yang tak ada, tak pernah ambil subjek biologi pun tak apalah, tahulah sebab sikit Saprofit ni organism yang mengambil semua nutrien daripada habitatnya ataupun substrate ya. Jadi cendawan ni jenis dia tak buat makanan ya, dia tak buat makanan macam pokok-pokok ya, macam sayur-sayur tu. Dia makanannya dia ambil daripada apa yang kita bagi, kat mana yang dia tumbuh. Itu sumber makanan dia ya, itu maksud saprofit ya. Dan dengan sebab itu dia ada kelebihan, iaitu punya enzim untuk uraikan molekul organik pada substrate dia itulah ataupun pada habitatnya ya. Okey. Dia tidak mempunyai klorofil, jadi dia tak buat makanan dia sendiri. Dia tak ada klorofil. Ya. Dan dia berminyak melalui spora. Sebenarnya term ni dia agak subjektif sikit ya. Sebab selain daripada spora, ada cara lain untuk fungi ataupun cendawan ni membiak iaitu secara kultur tisu. Okey. So setakat ni tak ada apa lah kot ya. Ada apa siapa nak tanya? Okey. Again saya kata kalau nak tanya je lah, interrupt saya saja. Okay, we go to next slide. Okay, ada kartun-kartun sikit lah sebab orang yang prepare slide ni pun dia pun muda-muda macam awak juga Okay, jadi objektif so awak kena tahu apa objektif untuk modul ni objektif untuk modul ni maknanya tugas saya untuk menerangkan pada awak tentang manfaat cendawan dan awak pun kena aware. Dalam modul ni awak akan dimaklumkan tentang apakah manfaat cendawan tu. Ya. Dan untuk memaklumkan tentang jenis-jenis cendawan yang ada di Malaysia. Ya. At least kena tahu benda-benda ni dululah Okey, jadi kalau itulah objektif dia, so saya selepas daripada kursus ni awak kena tahu benda-benda ni lah. Awak kena tahulah apa tu manfaat cendawan ya. Sebab kita nak ambil tahu tentang cendawan ni sebab kita nak tahu apa manfaat dia kepada kita. Ya. Jadi dengan sebab itulah kita nak wawarkan tentang kelebihan cendawan ni ya. Dengan mengadakan kursus-kursus yang sebegini. Okay, so manfaat cendawan ni saya akan lebih highlightkan tentang nilai nutrisi. Ya, sebabkan dia ni adalah bahan makanan. Ya, jenis bahan makanan. Jadi bila kita makanan tu kita nak highlight dia daripada nilai nutrisi lah. Nilai pemakanan dia. Okay, so kalau awak tengok kat sini, kalau orang tanya
cendawan ni apalah, apa kelebihan cendawan ni kan? Makan dia dapat apa? Kalau orang tanya kan? Lebih-lebih lagi kalau awak memang ada apa cita-cita nak menanam kan, mestilah awak kena tahu apa kelebihan cendawan ni. Tidak takkan nak tanam macam tu je. Okey, jadi kalau lihat di sini, kandungan nutrisi dia iaitu protein. Protein tahu kot nah. Kalau tak tahu protein, saya tak tahu nak cakap apalah. Jadi kalau tengok nilai protein ni adalah antara 20 hingga 25%. That is high lah, consider high. Sebab protein ni kita tahu tinggi dalam jenis-jenis daging, ayam, daging, ikan. Okey, tapi ini jenis tumbuhan. Tumbuhan lah sebab dia tumbuh. Kita panggil tumbuhan. Jadi tumbuhan ni jadi biasanya dalam tumbuhan ni protein tinggi ni dalam jenis kacang, grain. Tapi dalam cendawan dia mempunyai protein yang tinggi, iaitu about this lah, 20 to 25%. And also fiber. Fiber pun tinggi. Jadi awak pun tahu apa manfaat protein, awak pun tahu apa manfaat fiber. So bila tahu protein fiber ni banyak dalam cendawan, of course lah. So mushroom is good lah for to be consumed. Okay, right? Okay, kemudian itu kita sebut pasal benda yang tinggi, yang banyak. Benda yang kurang pula dalam cendawan ni, dengan kurangnya benda ni dia baik untuk kita. Sebabnya kurang kandungan lipid. Lipid ni lemak, dia contribute kepada fat. Jadi baguslah kita memang nak makan bahan makanan yang kurang lemak kan. Dan lagi digalakkan menjadikan cendawan sebagai makanan harian kerana mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam tubuh manusia. So adalah elemen compound yang boleh reduce kolesterol level tu. Hopefully saya adalah nanti akan explain further lah. Okay, so next. Tadi nilai nutrisi. Manfaat dari segi nilai nutrisi. Ni manfaat dari segi nilai ubatan. So dia ada dua jenis manfaat tu. Okey. Antaranya ekstrak cendawan diproses mempunyai mampu menjadi penawar untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Kemudian dapat menghentikan masalah pendarahan. And then merupakan sumber yang kaya dengan antibiotik untuk melawan bakteria yang menjadi punca penyakit. Katalah zaman-zaman COVID ni kot cendawan ni pun boleh lawan COVID. Mana nak tahu kan? Tak ada orang buat kajian lagi yang tu. Okay. Cendawan mengandungi bahan aktif dikenali sebagai polisakarida. Polisakaride yang menjadi penawar kepada penyakit kanser. Okay. Jadi special ni cendawan, apa jenis cendawan pun, dia mempunyai satu elemen iaitu polisakarida ni. Yang tak ada pada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Di mana polisakarida ni dipanggil glucan. Dan secara saintifik telah terbukti dapat melawan sebagai anti kanser lah, melawan kanser. Okey, jadi kalau secara detailnya nilai nutrisi cendawan ni, kalau tengok secara detail lagi, untuk 100 gram berat basah, berat cendawan tu mengandungi perkara yang ni lah. Tengok sini di segi protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosforus, zat besi, natrium, kalium. So, okay, kalau dalam tadi kita sebut dalam bentuk percentage kan, 20 ke 25%.
Ini kita tengok dalam segi berat dia. Okey, kalau 100 gram cendawan tu, dia ada 3.6 gram. Alah, nampak macam sikit ya. Tapi actually, kalau kita buat analisa bahan makanan ni, tinggilah. Ya. Tinggi actually 3.6 gram tu. Ya. Okey. Karbohidrat, karbohidrat pun tinggi juga. Tapi kita nak fokus pada protein sebab kita tahu karbohidrat ni dalam makanan mana-mana pun tinggi dan dia inilah yang menyumbang kepada pertambahan berat badan tu. Ya, okey. Yang lain, fosforus, tinggi betul. Fosforus. Fosforus ni buat apa? Nanti balik cari tengok apa fungsi fosforus. Dan juga kalium lagi tinggi. Kalium ni macam yang terdapat dalam pisang. Benda-benda ni semua baik-baik belaka lah. Kalau makan cendawan, dapatlah apa semua elemen ni. Okey, tenaga. Dari aspek tenaga. So, tenaga, ini kalau compare lah compare apa aspek tenaga cendawan berbanding dengan sayur-sayur yang lain salad, asparagus, kobis, tomato. Nak katanya kat sini, di aspek tenaga ni, dia tak adalah tinggi sangat. Tak adalah tinggi sangat tenaganya daripada berbagai jenis tiram ni. Tiram pula, cendawan. Tengok cendawan butang, cendawan tiram, shiitake. Dia kalau kata tenaga tinggi, jadi kalori yang tinggi, dia akan store. Itulah menyumbang kepada obesiti tu. Sebab keperluan tenaga manusia ni harian dia dalam ni je 2,200 kilokalori. Kita bukan makan cendawan je sehari-hari. Banyak lagi benda lain yang kita makan kan sehari tu kan. Jadi kalau benda yang kita makan tu memang menyumbang kepada kalori yang tinggi, memang itu jadi lebihan lah. Jadi lebihan kalori dalam badan kita. Okey. Okey, ini sama aja cuma lebih detail. Nanti mungkin boleh tengok sendirilah Okey, dari aspek protein. Okey. Jadi kalau kita banding antara emang cendawan pun, sebab sekarang fokus saya cendawan tiram saya akan bagi khusus ni tentang cendawan tiram. Kalau compare pun cendawan tiram dari aspek protein dia lebih tinggi daripada butang. Jenis-jenis cendawan ni saya akan cover sekejap lagi. Butang macam mana, shiitake macam mana, enoki macam mana, saya akan cover sekejap lagi Nak katanya cendawan tiram ni lagi tinggi dia proteinnya Okey. Ni kalau kita compare berdasarkan kandungan protein dengan tumbuhan yang lain. Dr. Zarina, maaf ganggu ni. Ya. Doktor kena present balik tu sebab tadi ada dah siapa tadi termasuk present tu, jadi kena buat presentation balik, kena share slide balik tu. Macam mana so you all tak nampak ke slide? Slide tak nampak, dia jadi kecil. Nampak, tekan dekat tu. Macam mana apa yang patut saya buat ni? Saya kena stop sharing ke share semula? Present balik. Stop, lepas tu present semula Present balik. Okey, boleh jadi macam tu Lepas tu Dr. Zarina, Shirin tak boleh masuk. Shirin tak boleh masuk? So saya nak kena ni ke? Kena benarkan? Saya tak pasti sebab saya tak pasti nak setting dekat mana sebab dia tak ada email map tu kan.
dia kena masuk melalui email Unimap kan? Hmm. Oh, saya pun tak tahu nak kata lah. Cik Asrul boleh nasihatkan macam mana? Saya pun tak pandai apa benda-benda macam ni. Ada siapa ke ada idea macam mana? Bagi dos yang tak boleh nak masuk tu. Pak admin kena approve. Okey, admin kena approve tetapi tak ada Dia ada permintaan button. kepada saya. Suruh dia request lagi. So Shirin request masuk. Nanti saya akan Dia request tapi tak di-approve lagi. dia request itu sepatutnya appear pada ni kan? Ataupun request dia tu pergi ke mana? Pergi ke email. Dia tak bukan, dia suruh dia request lagi sekali. Cuba. Sebab saya tak nampak request dia kat sini. Ya. Lalu dia akan bagi notification ada yang cuba nak masuk dan saya kena bagi ni kebenaran. So tak notification tu pun tak ada So tak apa nanti bila saya dengar request masuk tu nanti saya akan ni. Okey. So kat mana Miss tadi saya tadi tak nampak tadi kat mana Miss tak tahu dah. Perbandingan protein dengan yang tu kot, atas. Perbandingan protein dengan tumbuhan yang lain kan Ni. Yang ni Okey. So kalau kita banding di kalangan tumbuhan yang punyai protein kan macam kacang soya, susu, gandum, beras. Beras pun ada protein okey. Actually semua tumbuhan ada protein, sikit atau banyak aja. Tapi yang kita very familiar with tu kacang soya lah kan okey. So dengan cendawan ni not so bad comparatively still high lah okey. And then serat serat so serat pun maknanya kita boleh compare jugalah dengan apa sayur-sayur yang kita makan kan sebab kita memang maklum sayur ni memang menambahkan kandungan serat okey. Asid amino. Jadi bila kata dia ada protein tu secara tak langsung tu memang ada asid amino lah kan sebab protein tu terdiri daripada asid amino okey. Jadi ini mungkin badan kita juga memerlukan free asid amino dalam badan okey, among asid amino tu contohnya kat sini inoki asid amino dia glutamic acid okey. Cendawan tiram kelabu aspartic acid dan juga glutamic acid. Setiap asid-asid amino ni adalah dia punya contribution dia, sumbangan dia kepada badan kita ni dalam metabolism badan kita ni okey. Cendawan mengandungi jumlah garam sodium yang sangat rendah. Jadi maknanya kalangan tumbuh-tumbuhan ni pun dia ada dia punya natural sodium dia sendiri dalam tumbuhan tu sendiri so dalam mushroom rendah 6 mg only so orang yang ada masalah tekanan tinggi tak no problem lah ambil cendawan ni sebagai makanan harian okey, macam saya highlightkan tadi cendawan mempunyai kandungan kalium yang tinggi. So this is advantages of kalium in our body lah merendahkan tekanan darah, mengurangkan risiko stroke, mengekalkan degupan jantung yang normal. Ini penting mengekalkan degupan jantung yang normal sebab saya sendiri pun experience bila jantung dia berdegup tidak normal tu. Jadi saya pun kena makan banyak cendawan lagi.
Okey, menimbangkan cecair dalam badan dan mengawal fungsi otot dan saraf. Okey. Okey, so finish. Habis tentang manfaat cendawan dalam aspek itulah pemakanan. Sebanyak saya highlight pemakanan ya daripada medicinal ya. Dalam aspek medicinal tu itulah ya kandungan gluten. Gluten yang dapat bertindak sebagai anti-kanser. Ya. Okey, so far tak ada apa-apa nak tanya lah sebab pasal makanan ni semua clear, senang je nak faham. Okey, nak katanya bagus makan cendawan, mempunyai elok untuk siapa yang nak mengawal berat badan pun elok sebab kandungan serat dia yang tinggi, for those yang ada tekanan darah tinggi pun elok makan sebab protein dia rendah ya. Bagi orang yang tekanan darah tinggi ni memang darah tinggi dia tak boleh makan daging sangat sebab protein tu ya. Okey. Kita pergi kepada jenis-jenis cendawan. Ya. Jadi bila dah berminat tentang cendawan ni tak bolehlah nak tahu tentang tiram saja kan. Kena juga ambil tahu jenis-jenis cendawan yang lain ya. Sebab bila once you rasa nak invest dalam tanaman cendawan ni kan, sebenarnya ada aja banyak cendawan lain yang saya boleh kata memberikan hasil yang lebih tinggi daripada tiram pun ada. Ya, permintaan yang lebih tinggi daripada tiram pun ada. Ya. Jadi bila kata dah ni kita boleh buat analisis sendiri. Okey, nak fokus kepada cendawan apa nak tanam. Mengikut kesesuaian persekitaran di Malaysia ni. Okey, kalau kita tengok jenis cendawan di Malaysia ni ada pelbagai ya. Ini saya highlight cendawan yang boleh makan je lah cendawan yang tak boleh makan tu saya tak highlight lah ya. Okey, antaranya adalah abalone. Abalone ni dia nak macam tiram juga tapi dia lebih tebal tekstur dia ya. Okey. Kemudian cendawan kuku ataupun orang panggil cendawan sisiak. Orang utara lah. Orang utara panggil cendawan sisiak. Yang tumbuh banyak di atas kayu getah yang reput selepas hujan. Ya. Agak common ya cendawan kuku ni. Shiitake. Shiitake ni kalau nak jumpa dia pun banyak jumpa kat pasar lah kan. Kita tak ada lah nak jumpa merata-rata dekat tempat ni sebab dia sesuai pada suhu yang sejuk okey. Yang ditanam di Malaysia ni pun contohnya ada di Gunung Jerai ya sebab sana sejuk kan, cuaca sejuk butang. Butang pun kurang ditanam di Malaysia sebab dia pun perlu suhu yang sejuk ya. Tapi kita nak jumpa dalam pasar raya dalam tin. Okey, linzi ni lebih kepada untuk ubatan ya. Ubatan ya, dia tak boleh makan raw macam tu saja sebab tekstur dia keras macam kayu ya. Dan memang tak sedap pun. Jadi dia untuk ubat-ubatan lah dan antara yang paling tinggi kandungan gluten yang anti-kanser tadi tu ya. Okey. Yang ini yang boleh ditanam sesuai ditanam di Malaysia yang cuaca kita ni enoki ya. Enoki yang batang panjang tu. Okey. Enoki ni antara dia kalau siapa pergi Cameron Highland banyak jumpa kat sana kemudian di dekat-dekat kita ni di Gurun ada satu ladang di Gurun. Dia enoki ni Taiwan ya. Dia datang yang mula pelopor tanaman enoki ni adalah Taiwan. In fact yang ladang di Gurun tu pun adalah syarikat Taiwan yang invest tanam di Malaysia. Okey, dan bunga kobis
Ya, bentuk dia macam bunga kobis. Ya. Jerami padi, telinga kera. Ini boleh ditanam di dengan cuaca kita yang sesuai ya. Jerami padi dengan kera dan of course tiram kelabu. Oh, okey. So itulah untuk modul yang pertama Ya, modul pertama ni nak cover tentang manfaat dan jenis-jenis cendawan sajalah ya. Okey, ada